Okey. Alright, kita sambung daripada pada sesi yang lepas. Rasanya sesi yang lepas kita belajar tentang insurans motor kan. Okey, kita insurans motor ni ada insurans akta, ada insurans pihak ketiga. Sekejap. Okey. Ada akta, ada pihak ketiga kebakaran kecurian dan komprehensif. Kesemuanya polisi ni dia cover liability pada pihak ketiga. Okay, kesemuanya. Iaitu kecederaan dan kematian lah. Tetapi hanya pihak ketiga dan ke atas saja yang cover kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Itu kereta dia rosak, remuk, pecah cermin semua tu. Itu pihak ketiga dan ke atas saja. Akta dah tak cover dah. Alright. Kemudian hanya pihak ketiga kebakaran kecurian dan komprehensif saja yang cover kerugian terhadap kenderaan sendiri. Okey. Dan hanya komprehensif saja yang cover kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Tetapi yang tak ada cover iaitu kalau kita sendiri yang bersalah ni alami kecederaan. Kalau kita alami kecederaan, itu kita kena keluar duit daripada poket sendiri, ataupun kalau kita ada ambil insurans polisi daripada syarikat lain yang cover kemalangan, yang cover kecederaan apabila kemalangan, barulah kita ada perlindungan terhadap kecederaan apabila kita berlakunya kecederaan yang disebabkan oleh kita. Okey. Tapi kalau kita cedera dalam kemalangan disebabkan oleh orang lain, itu tidak ngapa. Itu tak ngapa sebab kita dah di-coverkan oleh kita punya kecederaan tu dah dilindungi oleh insurans orang yang bersalah tu. Okey Azmi? Boleh sambung Azmi? Boleh. Boleh Alright. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh Alright, sekejap. Contoh, Agus memandu kereta miliknya. Okey, Agus bawa kereta dia sendiri dengan membawa seorang penumpang iaitu kawannya Faizal. Okey, Agus bawa kereta. Okey, ini kereta Agus lah ni Mama ni tak boleh detik lah. Ni Agus. Agus bawa kereta, kemudian bawa belakang dia ada Faizal. Dia berlanggar dengan satu kereta lain. Okey. Dalam kereta ni ada Devi. Okey. Dia langgar. Okey. Dalam perjalanan itu kereta Agus telah hilang kawalan lalu melanggar sebuah kereta lain yang dipandu oleh Devi. Okey. Agus, Faisal dan Devi telah mengalami kecederaan. Okey. Tiga orang ni, Faisal, Agus dengan Devi tercedera. Dan Devi mengalami dua-dua kereta dah of course lah kena berlaku kerosakan lah. Kerosakan pada kereta dan ketiga-tiga diorang alami kecederaan. Okey. Jika Agus menginsurankan keretanya di bawah polisi komprehensif. Okey, sekarang ni dia ambil komprehensif Dia ambil komprehensif. Okeylah. Mungkin bukan sekejap ambil highlighter lah. Highlighter. Alright. Dia ambil polisi komprehensif. Very good lah, baguslah. Polisi ni akan melindungi tentukan kerugian kenderaan dan kerosakan kereta pihak ketiga. Okey, maknanya kereta Devi akan dilindungi. Okey, Devi akan dapat ganti rugi untuk repair kereta dia. Ataupun sekiranya kereta Devi tu rosak terus, tak boleh diguna lagi, maknanya Devi boleh dapat ganti rugi dalam bentuk duit untuk beli kereta lain lah. Okey.
Okey, dan juga akan cover, akan melindungi kerosakan kereta Agus. Jadi kedua-duanya kerosakan pada kereta ni dapat ditanggung oleh insurans komprehensif si Agus ni tadi. Okey. Tetapi kos perubatan kecederaan yang dialami oleh Agus dan Faizal, kedua-dua mereka ni tidak dilindungi. Devi punya Devi punya kerosakan semua tanggung. Tapi kita datang, kita datang kan. Gila maksud tu? Okey. Devi ini demi kereta dan hospital ditanggung. Mula, macam artis ni. Tapi Agus, kereta Agus ditanggung, Macam aku tak. dilindungi. Tetapi kecederaan, hospitalization, kecederaan Faisal ni dengan Agus tidak dilindungi. Okey, Azmi, boleh faham? Alright, good. Okey, kita tengok satu lagi insurans am. Tadi insurans motor dah habis dah. Insurans kebakaran pula. Okey. Perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan. Okey. Allah, apa warna hitam pula ni? Sekejap. Mana kuning? Kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku pada rumah, kediaman ataupun bangunan perniagaan. Okey. Rumah kita ataupun kalau kita melindungi kedai kita, bangunan kita, okey, kita akan dapat perlindungan daripada kerugian tu. Kebakaran lah, kilat dan letupan. Kat mana-mana konten yang terpilih. Mana? Okey Okey, sebagai tambahan boleh juga mendapat perlindungan terhadap taufan, banjir dan rusuhan. Okey, kalau kita nak cover taufan, banjir, rusuhan, kita kena bayar premium yang berlebihan. Kita kena beli extra premium. Okey. Dia ada option lah. Okey, option kalau nak kebakaran, kilat, letupan, okey, boleh bayar sekian amount premium. Tapi kalau nak tambahan, perlindungan daripada taufan, banjir, rusuhan, gempa bumi contohnya. Gempa bumi selalu tak ada kat Malaysia kan. Tapi sejak berlakunya gempa bumi di Sabah, jadi ada syarikat insurans yang dah nak tambahkan gempa bumi juga dalam polisi dia. Tapi kena bayar lebih. Premium dia kena tambah. Macam itulah. Okey, Azmi, boleh teruskan? Alright. Seterusnya, insurans perubatan dan kesihatan. Okey, ini selalunya untuk hospitalization, masuk hospital. Sakit, macam saya dulu pernah sakit dulu. Saya pernah kena apa orang panggil tu? Pneumonia sebab jerbu. Jerbu tahun 97. Tahun 97, Azmi pun belum lahir lagi kot. 97 jerbu kuat dekat Penang masa tu. Saya selalu pergi keluar, pergi makan tengah hari lah, dalam keadaan asam tebal, saya masuk hospital. Okey. Walaupun saya tidak ada insurans perubatan kesihatan, tapi saya punya insurans covered oleh insurans berkelompok syarikat punya. Company yang saya kerja tu dia ambil insurans untuk pekerja dia. Jadi dia cover untuk saya. Okey. So, ini selalunya kita boleh beli secara individu. Kalau dapat berkelompok daripada kita punya syarikat pun okey. Okey. Ataupun kita kadang-kadang kita boleh guna kedua-duanya sekali. Syarikat punya kita pakai, kita ni sendiri pun kita pakai. Jadi kita dapat perlindungan tambahan. Contohnya katakanlah yang berkelompoknya kita dapat masuk ward kelas kedua lah contohnya. Tapi kita ada individunya, kita boleh tambah lagi. Maknanya kita boleh upgrade jadi kelas pertama. Macam itulah lebih kurang. Okey, ada juga insurans untuk penyakit kritikal macam sakit jantung, kencing manis,
darah tinggi. Okey, kalau berlakunya hilang upaya. Contohnya kena stroke, hilang upaya. Jadi ada insurans pendapatan disebabkan hilang upaya. Sebab selalunya bila orang stroke ni dia permanent. Especially kalau stroke yang critical lah. Kalau stroke yang minor ni selalunya dia boleh sembuh semula dan boleh bekerja semula. Tetapi kalau stroke yang sampai tak boleh berjalan tu, ataupun stroke sampai yang nak berjalan pun terjengkit-jengkit tu, itu selalunya tak boleh bekerja lah. Jadi adalah insurans pendapatan, tapi bukanlah selama-lamanya. Okey, mungkin 6 bulan, setahun begitulah. Okey, dan ada juga insurans pendapatan sewaktu kita masuk hospital. Kalau kita masuk hospital lama contohnya 2 bulan, 3 bulan, tak dapat bekerja, syarikat tak boleh bayar gaji. Jadi adalah dia punya perlindungan dia. Bergantung kepada kita punya polisi yang kita ambil tu dan juga dia punya premium. Berapa banyak premium kita pilih. Okey, ada apa-apa nak soalan nak tanya Azmi? Ada. Alright. Next, insurans kemalangan diri. Okey, ini perlindungan terhadap kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia berpunca secara langsung daripada kemalangan. Okey, ingat tadi kita cerita pasal insurans motor. Insurans motor, kalau kita accident, cedera, insurans motor tak akan cover kita. Sekiranya accident tu kesalahan kita, insurans tak akan cover kita. Tetapi kalau kita ambil insurans kemalangan diri, barulah kita ada perlindungan daripada kecederaan, daripada kemalangan tu. Tapi di sini bila dia kata kemalangan tu tidak semestinya kemalangan kereta lah. Ada kemungkinan kemalangan yang lain. Jatuh dari bangunan ke, kita pergi panjat nak repair antena TV ke, jatuh. Itu kemalangan jugalah. Okey. Kalau bunuh diri? Apa dia? Kalau bunuh diri? Bunuh diri. Bunuh diri tak pernah dengar lagi lah ada insurans untuk melindungi bunuh diri. Tak ada lah rasanya. Itu penyakit mental tu. Kalau penyakit mental, mungkin ada perlindungan untuk penyakit lah, untuk penyakit mental. Maknanya bila masuk hospital, tak dapat bekerja. Itu adalah. Tapi kalau bunuh diri tu, itu payah sikit tu. Sebab, tak tahu. Itu saya tak pasti. Kalau tengok bergantung pada polisi insurans tu. Kalau dia cover, orang yang bunuh diri sebab mental, mungkin boleh. Tetapi kalau bunuh diri sebab frust bercinta contohnya, mungkin tak ada lah kot. Alright, seterusnya. Ada apa lagi soalan? Alright. Ini insurans perjalanan ni interesting. Kadang-kadang kalau kita nak bercuti, kita bercuti selalu hanya ejen tanya, nak ambil insurans tak? Okey. Ini insurans perjalanan ni selalunya melindungi pemegang polisi terhadap kerugian dalam perjalanan, sama ada melalui darat, udara atau laut. Okey. Kita nak bercuti lah. Nak bercuti ataupun ada urusan kerja dengan syarikat, company hantar. Jadi kadang-kadang company atau kita sendiri yang pergi ambil beli insurans tu untuk cover contohnya kapal terbang terempas lah, macam tu lah. Okey. Jadi dia lindungi kematian, kecacatan kekal, kehilangan bagasi pun ada cover. Sekiranya kita ambil option tu. Kalau kita tak ambil option, mungkin dia tak dapat lah. Jadi ada dia punya clause dia untuk kehilangan bagasi. Kita bawa bag kita, tiba-tiba dah sampai US, tengok bag kita tak ada. Bag kita mungkin dah sampai Rusia. Dah tersilap kan, ada masalah sikit. Kemudian daripada Rusia, bag kita tak sampai-sampai ke US, sampai bila-bila pun. Itu ada dia punya perlindungan dia. Okey? Alright. Okey, ada apa-apa nak tanya? Alright. Okey, secara umum dia, insurans ni, tadi dah banyak cerita macam-macam, banyak detail kat situ. Saya tak expect Azmi untuk hafal semuanya. Memang susah, saya sendiri pun tak hafal semuanya. Secara umum dia, insurans ni apa dia? Sebagai bantuan kewangan kepada keluarga sekiranya kita hilang upaya ataupun menghadapi penyakit kritikal atau meninggal dunia. Itu dia maksud dia. Maksudnya kita beli satu polisi itu dengan kadar kemampuan kita. Supaya kalau ada berlaku apa-apa kejadian, kita boleh dapat pampasan dalam ataupun kita tak perlu membayar kerugian yang di luar kemampuan kita. Okey? Jadi kita bayar setiap bulan ataupun setiap tahun dalam amount yang kita mampu bayar.
Tapi bila berlakunya apa-apa kemungkinan, kita akan dapat pampasan yang melebihi daripada apa yang kita bayar tu. Ada juga kemungkinan kalau tidak ada apa-apa yang berlaku pada kita, maka tak ada dapat pampasan. Maknanya company yang provide insurans tu dapat keuntungan sekiranya kita tak buat claim. Sama ada kita tak ada dapat kemalangan, tak dapat penyakit apa-apa, jadi company tu akan buat untung. Okey. Dari sini kita bukan kita bukan setakat berfikir tentang kita yang beli insurans. Kita juga kena berfikir juga tentang syarikat yang menjual insurans tu. Syarikat menjual insurans tu dah pastinya nak buat untung. Kalau boleh, katakanlah ada satu syarikat insurans. Saya buka syarikat insurans lah katakan Azmi. Nama dia Fikri Insurans lah katakan. Sudah tentulah saya nak best case scenario. Saya nak orang beli insurans, bayar duit kat saya, tapi saya tak payah bayar apa-apa pampasan. Itu niat syarikat. Tetapi secara realitinya akan adalah orang yang beli polisi insurans tu yang akan akan apply untuk pampasan tu. Jadi sebagai satu syarikat yang berdaya maju, dia perlu ada duit untuk bagi pampasan kepada kita punya customer. Alright? Tapi on and all, syarikat yang jual insurans je selalunya buat untung. Okay? Sebab apa? Sebab bayaran daripada customer tu melebihi daripada bayaran ganti rugi. Ganti rugi terhadap orang yang mengalami eventualities lah yang perlukan pampasan tu. Okey. Insurans juga mengurus perbelanjaan hidup, hutang. Ini penting kalau beli rumah, hutang contohnya. Kalau ada kematian pada orang yang penama pada rumah tu kan, yang ambil loan tu. Kalau dia mati, jadi at least dia punya balu dia tak perlu bayar hutang rumah tu. Maknanya insurance company akan bayar. Alright. Dan bayaran perbelanjaan perubatan rawatan yang tinggi. Okey, ini selalu berlaku juga ni. Selalunya penyakit yang paling ditakuti orang-orang macam saya ni ialah penyakit jantung, stroke, sebab rawatan dia sangat tinggi. Berpuluh ribu. Kalau nak buat pembedahan jantung, nak buat angiogram, berpuluhan ribu, boleh capai ratusan ribu. Memang tak mampu, kebanyakan orang tak mampu kecuali orang kaya saja. Jadi kalau orang yang tak mampu ni, selalunya dia ambil insurans, dia bayarlah setiap bulan atau setiap tahun dalam amount yang dia mampu. Supaya kalau ada berlaku apa-apa, maknanya dia dilindungi. Okey, dan secara amnya juga, insurans ni sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami. Macam itulah lebih kurang. Okey, semua yang cerita detail tadi tu, ini dia punya ringkasan dia. Boleh faham Azmi? Boleh. Alright. Kita teruskan. Alright. Latihan dah. Kita tengok sekejap. Tak apa, latihan ni kalau tak tahu tak mengapa. Kalau tak tahu nak jawab tidak mengapa. Tapi buat masa ni, Azmi cuba fikirkan dulu. Cuba tengok pada situasi bawah ni. Berdasarkan situasi bawah, jawab soalan berikut. Encik Daud memberi satu polisi insurans untuk dirinya jika dia terlibat dengan kemalangan daripada syarikat insurans bersatu berjumlah RM300,000 dengan bayaran bulanan RM100. Okay, dia bayar RM100 setiap bulan, tapi dia punya insurans dia cover sampai RM300,000. Okay, soalan dia tak susah sangat. Okay, soalan dia, siapakah syarikat insurans dan pemegang polisi? Siapa dia? Pemegang polisi Encik Daud. Encik Daud. Pemegang polisi. Pemegang polisi Encik Daud. Okey, syarikat insurans? Syarikat insurans bersatu. Syarikat insurans bersatu. Okey, senang saja. Okey. Alright, berapakah hak perlindungan? Berapa hak perlindungan? Cuba baca balik. 300. Itu bukan. 100 bukan. Ini 100 tu premium. Hak perlindungan. Berapa banyak jumlah duit yang dia dilindungi? 300. Yang dia dilindungi, hak perlindungan dia yang ini. Yang ditulis ni. RM300,000. RM300,000.
Itu dia jawapan dia. RM 300K 300,000. Okey, berapakah nilai premium bulanan? Ini apa yang dia bayar setiap bulan? Berapa? RM100. RM100. Nyatakan nyatakan risiko yang diinsurankan. Kemalangan. Kemalangan, okey, kemalangan diri. Okey, right. Okey. Kemalangan pada diri dia sendirilah. Kalau anak dia tak cover. Kalau isteri dia tak cover. Tapi untuk dia saja, untuk Encik Daud saja. Alright, good. Tak susah sangat. Okay, soalan seterusnya. Pada satu hari, kereta Melissa telah melanggar sebuah kereta lain dalam satu kemalangan dan dia didapati bersalah. Okay. Kalau kita melanggar kereta orang lain, selalunya kita ni bersalah lah. Akibat kemalangan itu, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk dan pemandu kereta yang dilanggar Melissa mengalami kecederaan patah kaki. Melissa ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. Okey. Itu dia punya senario. Soalan dia, berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Melissa kepada syarikat insurannya jika dia menginsurankan keretanya di bawah polisi pihak ketiga. Okey, ni pihak ketiga tau, bukan komprehensif. Pihak ketiga, polisi pihak ketiga, bukan komprehensif. Ingat lagi tak? Jadi apa tuntutan yang boleh dibuat? Adik boleh ingat tak? Melissa tidak mengalami kecederaan, tapi kedua-dua kereta tu rosak. Ya, apa pihak? Melissa punya kereta rosak, orang yang dilanggarnya pun rosak dan orang yang dilanggarnya cedera lagi. Okey, saya pergi bawa balik kepada mana dia? Dia pada pihak akibat kecederaan. Kena cakap kuat, dah rapat sikit dengan mikrofon lah, tak apa nak jelas. Cuba tengok sini, ini pihak ketiga ni. Apa yang boleh dia apa? Kecederaan, liability pada pihak kecederaan dan kematian. Dia boleh lindungi kecederaan pada pemandu yang dilanggarkan tu, dan apa dia satu lagi? Kerugian yang dialami pihak. Itu saja yang dia boleh. Okey, itu saja yang dia boleh tuntut. Dua tu saja. Satu, kita buat dalam bentuk point. Satu, kos rawatan. Kos rawatan pihak ketiga, bukan kos rawatan dia. Kos rawatan kerugian dan kerosakan. Buat semua sekali lah. Kerosakan kereta pihak ketiga. Okey. Nombor 2. Ini yang nombor 1 ni yang boleh dituntut ya, boleh dituntut. Dituntut. Tapi nombor 2 ni tidak boleh tuntut, saya tulis warna merah. Tidak boleh tuntut kerugian terhadap kereta dan diri sendiri. Okey. Pihak ketiganya covered, boleh tuntut kereta, perubatan, kerugian, kerosakan kereta dia boleh tuntut. Tapi untuk diri dia sendiri tak boleh tuntut sebab dia beli polisi pihak ketiga. Kalau dia beli polisi komprehensif, dia boleh tuntut kerosakan kereta dia.
Tetapi sekarang ni dia ambil polisi pihak ketiga, dia tak boleh tuntut kerosakan ganti untuk kerosakan kereta dia sendiri. Maknanya kalau kereta dia rosak, dia kena ganti sendiri guna duit sendiri. Kalau kereta dia dah totally tak boleh repair lagi dah, maknanya dia habislah kereta dia. Dia beli kereta lain lah. Sendiri-sendirilah. Kalau masih ada lagi pinjaman bank untuk kereta dia, habis. Dia kenalah bayar juga pinjaman bank tu sehingga habis. Walaupun keretanya dah tak ada lagi. Okey, boleh faham Boleh. Alright. Okey, kita tengok kadar dan premium insurans pula. Alright. Sekejap Jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan. Okey, ini insurans perjalanan Sekejap. Insurans perjalanan. Okey, itu point dia. Yang ditawarkan oleh syarikat insurans PG Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Okey, selalu macam ni biasalah ni insurans perjalanan ni. Okey, pergi ke Eropah bilangan hari. Kalau 1 hingga 5 hari kena bayar RM39. RM39 ni ada beritahu ke sehari ke ataupun untuk keseluruhan perjalanan dia RM39. Daripada 1 ke 5 hari. Kalau pergi Eropah RM53. Okey. Itu sekiranya dia pergi seorang saja, nampak dalam table ni kalau dia pergi seorang saja. Urusan kerja ataupun dia lone traveller lah, seorang-seorang saja dia pergi cuti. Kalau dia bawa dia punya isteri dia, dia punya pasangan dia, jadi dia punya premium dia bertambah. 69.98. Kalau lebih ramai orang, bertambah lagi. Okey. Okey. Kalau bawa keluarga, sudah tentulah lebih tinggi begini. Kemudian ada pula di sini premium tahunan yang untuk orang tambahan lah ni. Premium tahunan berumur 18 ke 69 tahun. Oh, ni saya tak pasti sangat kenapa 230 ni mahal sangat ni. Oh, ini mungkin ada benda lain lah ni. Ini tahunannya. Selalunya insurans perjalanan ni dia insurans perjalanan ni selalunya per trip. Bila kita nak jalan saja kita beli insurans tu. Okey, selalunya macam itulah. Oh, saya rasa macam ni kot. Premium tahunan ni untuk orang yang selalu travel. Orang yang selalu travel, maknanya dia mungkin bekerja dengan syarikat. Setahun dia pergi 3, 4, 5, 6 kali kot berjalan. Jadi dia ada premium tahunan dia. Mungkin lebih jimat lah berbanding kalau kena bayar per trip. Begitulah saya rasa. Okey, soalan ini contoh Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? Itu soalan pertama. Apakah faktor kenapa berbeza? Kenapa Asia RM39? Kenapa Eropah RM53? Kenapa kalau 1 ke 5 orang RM39, kalau 6 ke 10 jadi RM58? Kenapa? Bukan orang ni bilangan hari. Kenapa kalau 5 hari ke bawah RM39, tapi 6 ke 10 hari jadi RM58? Kenapa? Sudah tentulah ada sebab dia. Okey, saya review dengan jawapan dia. Jawapan dia, destinasi, tempoh perjalanan, bilangan orang yang diinsurансkan. Itu yang mempengaruhi perbezaan harga. Secara logiknya sebenarnya kan, kalau kita pergi jalan, kalau kita sebagai orang yang nak travel, kalau kita pergi perjalanan yang lebih lama, sudah tentulah kebarangkalian untuk mendapat kecelakaan, kemalangan, kerugian tu lebih tinggi berbanding kalau kita bercuti tempoh yang pendek. Jadi sudah tentulah premium dia akan bertambah. Destinasi juga macam tu sebab kita tinggal di Malaysia. Kalau kita pergi Asia, jarak dia dekat saja. Jadi premium dia taklah tinggi sangat. Kalau kita pergi Eropah, RM53. Macam saya pernah pergi travel ke Amerika. Saya pergi mana? Saya tengok dah. Saya pergi Texas kot. Masa tu saya pergi Texas. Azmi tahu tak? Kalau kita bandingkan kita di Malaysia ni dengan Texas, dengan Amerika,
Amerika ni betul-betul berada di bawah kita. Betul-betul berada di bawah kita. Maknanya itulah jarak paling jauh sekali perjalanan dari Malaysia ke benua Amerika. Itulah jarak paling jauh sekali. Jadi sudah tentulah premium dia lebih tinggi. Okay, premium dia lebih tinggi berbanding kalau saya pergi ke Thailand atau berbanding pergi ke China, pergi Jepun. Jarak perjalanan dia tak jauh. Macam itulah. Dan bilangan orang yang di insurans pun tentu jugalah akan mempengaruhi harga premium. Lagi ramai yang travel, tentulah lebih tinggi premium dia sebab risikonya telah menjadi lebih tinggi. Okey. Soalan kedua. Yang A tadi boleh faham Azmi? Okey. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan semakin tinggi harga premium? Tadi saya dah jawab tadi pun. Kenapa? Ni B. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan semakin tinggi harga premium? Jawapan, tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian. Ini kebarangkalian, ni keyword dia. Meningkatkan kebarangkalian kerugian. Atau meningkatkan kebarangkalian kemalangan. Okay, tempoh yang lebih lama. Of course lah, akan meningkat kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi. Sebab itulah premiumnya pun lebih tinggi. Dan soalan ketiga. Alright. Sekejap sebelum saya tunjuk jawapan. Saya tunjuk soalan ni dulu. Pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah gitu. Dalam tempoh setahun. Dia akan mengunjungi sebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Lama. Setiap kali dia keluar, dia akan pergi 2 minggu atau lebih. Insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan anda. Rasa-rasa macam mana, Azmi? Dia akan 11 ke 18. 9 ke 18? Okey. 11 ke 18. Yang inilah Ha. Betul? Sebab dia selalu pergi panjang kan? Dia pergi 11-18 lah. Tapi cuba tengok satu situasi lain. Dia kata sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. Maknanya dia bukan setakat lama saja, tapi dia pergi banyak kali. Apa dia? Premium tahunan. Premium tahunan. Itu yang paling bagus sekali untuk dia sebenarnya. Sebab dia keluar banyak kali. Katakanlah dia pergi perjalanan dia 10 kali. Kalau dia ambil yang ini ke Eropah, maknanya kena bayar 1,270. Lebih baik dia bayar 280 je. Lebih murah. Jadi itulah dia. Okay. Syahir patut membeli insurans perjalanan premium tahunan. Premium tahunan bagi negara-negara Eropah kerana ini lebih menjimatkan daripada membeli insurans bagi tempoh 11 hingga 18 hari setiap kali perjalanan. Lebih menjimatkan. Okey, boleh faham Azmi? Okey, sekarang pukul berapa? Sekejap. Alright. Okey, sekarang ni baru ada sedikit matematik Sebelum ni tak ada matematik sangat sebab sebelum ni kita hanya cerita saja tentang insurans. Okey, baru kita ada kiraan. Jangan risau, kiraan dalam topik insurans ni dia tak complicated sangat. Dia hanya melibatkan arithmetic saja. Arithmetic tu maksudnya darab, campur, tolak, bahagi saja. Itu saja cara kiraan dia. Okey. Pengiraan premium bagi insurans hayat. Ini untuk insurans hayat lah. Sebab setiap insurans yang lain tu cara kira premium dia berbeza. Okey, bagi insurans hayat, nilai premium yang dibayar bergantung pada nilai muka yang dipilih. Okey, bila kita nak apply insurans hayat, kita perlu pilih nilai muka. Nilai muka ni mungkin buat masa ni kita tak faham lagi apa maksudnya nilai muka. Maksudnya perlindungan kita lah. Okey, kita nak RM100,000 ke, RM200,000 ke, RM300,000 ke, itulah nilai muka. Alright. Nilai premium yang dibayar bergantung kepada nilai muka yang dipilih, umur, sekejap.
Umur, jantina dan sama ada merokok ataupun tidak. Ini yang interesting ni. Merokok ataupun tidak. Pengiraan premium ini merujuk kepada jadual kadar premium bagi setiap RM ringgit nilai muka. Okey. Ini dia punya formula dekat sini. Mungkin susah nak faham. Tak mengapa kalau susah nak faham, sebab kita akan tunjuk contoh. Okey, contohnya di slide yang berikut. Ini contoh. Okey, panjang ni. Sekejap Ada ke? Sekejap. Okey, sini ada. Okey. Contoh 3 ni ada cara pengiraan. Dengar risau. Okey, kita cuba baca. Jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000. Okey. Setiap RM1,000. Setiap RM1,000 nilai muka insurans sementara boleh baru. Okey. Jangan risau pasal term ni sekejap. Jangan risau tentang term ni. Itu hanya bermaksud kita boleh renew, kita boleh perbaharui insurans untuk setiap tahun. Maknanya bila kita beli, dia valid untuk 1 tahun. Next year, tahun depan kalau kita nak lagi perlindungan tu, kita bayar lagi premium dia. Begitulah. Alright. Okey, ni jadual ni yang ditawarkan oleh syarikat XYZ ada seperti berikut. Okey, ni tu jadual tu. Cuba tengok. Umur 35 sampai 40. Alright. Ada lelaki, perempuan lain. Bukan perokok lain dia punya kadar dia. Lebih tua umur kita, lebih tinggi premium dia. Cuba tengok umur 40, 266 berbanding umur 35, 212. Cuba tengok pula kenapa perokok lebih mahal. Kalau perokok aja, insurans hayat dia, premium dia mesti lebih mahal. Perempuan pula secara umumnya lebih murah daripada lelaki. Ini saya kurang faham lah. Mungkin perempuan ni dia susah sikit jatuh sakit kot. Lelaki ni cepat mati kot. Wallahualam, saya tak pasti. Lelaki lebih cepat mati kot mungkin. Mungkinlah. Alright. Perokok, perempuan pun premium dia kurang lagi daripada lelaki yang bukan perokok. Tu dia. Mana orang perempuan boleh lah merokok kot rasanya. Bukan macam tu Tapi maksudnya mungkin risiko terhadap orang perempuan ni dia kurang sikit berbanding dengan lelaki. Itulah. Kalau saya tak silap lah. Okey. Jadi soalan A. Soalan A ni yang mudah. Mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Maknanya bila umur semakin meningkat, dia lebih mudah untuk dapat penyakit. Ataupun kita kata jangka hayat dia semakin pendek lah kan. Macam ayah saya dulu, arwah ayah saya meninggal umur 45. Maknanya makin tua kita, maknanya kita punya hayat semakin pendek. Ataupun kemungkinan untuk dapat penyakit lebih tinggi. Orang dah tua ni cepat dapat sakit. Tiba-tiba dapat sakit jantung, dapat je kencing manis, dapat saja darah tinggi, macam biasalah orang tua. Macam saya ni pun dah umur 50 lebih dah. Dah ada darah tinggi dah. Saya cuba kontrol. Kolesterol pun dah meninggi dah. Jadi itu pun saya cuba kontrol. Macam itulah. Bila kolesterol makin tinggi, darah tinggi makin tinggi, mana maksud dia lebih mudah dapat penyakit berbanding dengan orang yang lebih muda. Okey, macam mana pula dengan perokok? Kenapa orang perokok ni premium lebih tinggi? Dah dapat penyakit dalaman. Betul lah tu. Kebarangkalian untuk perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi. Orang merokok berbanding dengan yang tidak merokok. Sudah tentulah orang merokok ni lebih tinggi kemungkinan untuk dapat penyakit. Yang berkaitan dengan paru-paru, penyakit kanser, macam-macam lah untuk seorang perokok. Okey. So, Azmi janganlah merokok
Jangan merokok. Saya pun tak pernah merokok. Dalam adik-beradik saya yang lelaki, saya seorang saja yang tak merokok. Yang lain semua merokok. Tapi bila dah tua ni, ramailah yang merokok dulu tu dah berhenti. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah merokok langsung daripada saya kecil sampailah sekarang. Tak pernah merokok. Alright. Okey, sekarang soalan B. Berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Okey. Nombor 1. Encik Guan. Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. Ini nilai muka dia. Ini yang dikatakan sebagai nilai muka. RM100,000. Maknanya bila dia beli insurans bernilai RM100,000, maknanya dia nakkan perlindungan yang bernilai RM100,000. Okey. Kalau apa-apa berlaku pada dia, dia nak RM100,000. Itulah maksud dia. Okey, tetapi dia berumur 39 tahun. Okey, taklah tua sangat, muda lagi. 39 tahun. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Seorang sihat tidak merokok. Tidak merokok. Maknanya, kita tengok pada jadual tu. Kadar dia apa dia? Sekejap. Pen warna merah. Dia umur 39, dia tidak merokok. Jadi di sini dia punya kadar. Ingat ini ada jadual kadar premium tau. Jadual kadar premium bagi setiap RM1,000. Bagi setiap RM1,000. Dia tulis kat sini, bagi setiap RM1,000. Tapi dia nak RM100,000. Okey. Bermakna kita guna baliklah apa tu? Formula yang tadi ni. Kita guna formula ni tadi. Nilai muka polisi dia berapa? Okey, sekejap saya buat satu slide barulah. Sekejap Okey, ni jadual tadi. Okey. Alright. Nilai muka. Nilai muka. Ini Encik Guan tadi Encik Guan. Nilai muka dia berapa? RM100,000. Okey. Dan mengikut jadual ni, kadar dia lah 2.49. Okey. Ataupun dalam kata lain, RM RM2.49 bagi setiap RM1,000 perlindungan. Setiap RM1,000 nilai dia RM2.49. Tetapi nilai muka dia RM100,000. Maknanya premium dia berapa? Premium yang perlu dibayar. Ini rasanya bayaran tahunan kot ni rasanya. Bayaran tahunan dia. Premium yang dibayar ialah RM100,000 bahagikan dengan RM1,000. Didarabkan dengan RM2.49. Makna potong 30. Jadi sama 100 darab 249 iaitu RM249. Oh, bukan R ni rupi. RM. RM249 setahun. Macam itulah cara kiraan dia. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Alright, good. Okey, katakanlah seorang kita ambil satu lain lah Seorang perempuan. Seorang perempuan dia merokok. Umur dia 40 tahun.
Seorang perempuan merokok umur 40 tahun. Okey. Situasi yang lain Kita buat situasi lain. Situasi 2, perempuan 40 tahun dan merokok. Nilai muka dia nak beli insurans, nilai dia katakanlah RM300,000 lah. Dia ni kaya sikit lah Okey. Rasa-rasa boleh tak kira dia punya premium berapa kena bayar setahun? Yang 1,000 tu kenapa? Apa dia? Kan tadi yang atas yang cik kata ni. Itu Ah, nilai muka 100,000. tak ni lah, tak clear lah. Rapat sikit dengan mikrofon. Yang nilai muka tu kan 100,000. Balik dia dengan 1,000. Okey, ini Yang nilai, 1,000 ini tu situasi pertama. 1,000 tu Yang 1,000 ni untuk ini kadar dia. Kadar dia untuk setiap RM1,000. Macam saya tulis ni tadi. Untuk yang guan ni tadi, RM2.49 bagi setiap RM1,000. Ni yang saya tulis ni. 249 bagi setiap RM1,000. Kalau RM100,000 dibagi dengan 1,000 lah. Berapa unit? Sebab dia ada RM100,000, setiap RM1,000 RM2.49. Jadi tentulah kena darat 100. 249 darat 100. Boleh faham tak sini? tak. Tak faham? Yang RM2.49 bagi setiap 1,000 tu apa maksudnya? Tak dapat itu. Itu bayaran dia dikenakan untuk setiap nilai setiap RM1,000. Okey, contoh macam ni lah. Katakanlah saya ni guan. Katakanlah saya ni guan kan. Guan ni nak beli perlindungan RM1,000 je. Kalau dia nak nilai RM1,000 saja dia nak lindungi, berapa banyak dia kena bayar? Guan ni tak merokok. Dia kena bayar apa? RM249 setahun. Bukan. Maksud saya kalau RM2.49. RM2.49 ni lah. Kalau dia RM1,000 saja dia nak kan. Oh. Kalau RM2,000, dia darat 2 lah. Kan? 249 darat 2, jadi RM4.98 dia kena bayar. RM4.98. Itu kalau RM2,000. Kalau RM10,000, darat dengan 10. RM24.90. Tapi gua ni nak RM100,000. Jadi dia darat dengan 100 lah. Faham? Disebabkan dia nak RM100,000, dia darat dengan 100. Oh, okay. Jadi 249. Dapat. Boleh faham Boleh. Okey. Sekarang ni situasi yang kedua. Perempuan ni 40 tahun, dia merokok. Memang kaki rokok dia sejak sekolah lagi, duduk kat asrama dia merokok dengan kawan-kawan dia. Sampailah dia umur 40 dia masih merokok lagi. Dia nak perlindungan RM300,000. Jadi berapa dia kena bayar rasanya? RM300,000. 2.66. RM300,000 bagi dengan darat 2.66. Darat 1.8. Yang mana satu? 2.26. Darat 2.26. Bagi dengan berapa ni? Bagi dengan Kan RM3,000 bagi dengan RM1,000 lah. Sebab setiap RM1,000 ni. dia memang sama je. Sama je. Sebab dia RM2.26 bagi setiap RM1,000. Bagi setiap RM1,000. Mana RM300,000 kena bagi RM1,000 lah. Itulah maksud dia. Maknanya samaan dengan 300 darat 2.26. Berapa kena bayar? Ambil kalkulator. 2.26. Maknanya dia kena bayar RM678.
setahun. Okay, taklah mahal mana sangat. Kalau dia mampu beli rokok, tentulah dia boleh mampu bayar RM678. Macam itulah lebih kurang. Lagi satu dia bukan berhenti, dia sakit. Apa dia? Lagi sakit. Tak dengar lah suara. Buat lagi satu situasi. Oh, buat lagi satu situasi. Okey. Okey, saya padam yang perempuan 40 tahun ni. Ataupun sekejap. Saya duplicate lah, senang cerita. Duplicate. Okey, apa situasi dia? Seorang perempuan juga. Okey, perempuan juga yang kena. Okey, tak apalah. Situasi yang ketiga, senario yang ketiga, perempuan. Nama dia apa ya? Yvonne, kata perempuan. Yvonne macam ni je. Yvonne macam tu lah. Macam tu lah kot rasanya. Yvonne. Umur 35. Tidak merokok. Okey, dia ni anak orang kaya. Dia nak nilai muka dia 1 juta. Satu juta. RM 1 juta. Okey, berapa premium dia? Itu dengan harap tak merokok dengan RM145 Okey, bagi dengan 1,000 sama dengan berapa tu? RM1,450. Ya, betul. Macam tu lah. Maknanya dia bayar lebih lah. RM1,450. Sebab nilai muka dia tinggi, 1 juta. Alright. Macam itulah lebih kurang. Okey, boleh faham Boleh. Alright. Itu untuk nombor 1. Kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2 ni pula. Puan Shapova, bukan Sharapova, Shapova. Berumur 36 tahun. Seorang yang sihat, tidak merokok. Okey. Tidak merokok tidak merokok. Umur 36 tahun. Ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM250,000. Ini nilai muka dia. Alhamdulillah. Dan menambah polisi penyakit kritikal. Oh, ditambah lagi. Dia ada tambah lagi polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas. Okey, ini dah lain sikit Dan kadar premium bagi setiap RM1,000 ialah RM100.37 mengikut umur dan status kesihatan Puan Shapova. Bagi setiap RM1,000 juga. Ini yang okey, Shapova punya situasi ni sedikit unik Okey, kita tengok umur dia 36. Ini lain sikit situasi dia sekejap. Kita mana dia? Mana dia Shapova tadi? Shapova tadi 36 tahun. Shapova 36 tahun. Tidak merokok. Okey, tidak merokok.
Kita tengok dia punya premium asas dulu ya. Premium asas dulu. Tidak merokok, dia nak nilai muka dia RM 250,000. Okey. Premium pokok dia dulu ya. Premium asas lah tu. Pokok sekali lagi korang ingat pokok yang ada daun tu. Premium asas. Kita sama juga kiraan dia. Dia berumur 36 tahun, jadi tidak merokok. Bermakna masuk dalam kategori RM1.50. Premium asas dia ialah 250,000 bagi dengan 1,000 darab dengan 1.50. Jadi 250 darab 1.5 iaitu berapa ni guna kalkulator lah sekejap. Kalau tadi 250 darab 1.5, RM375. Okey, ini premium asas dia, tetapi dia nak ada ekstra. Dia nak apa tadi dia kata tadi? Dia nak menambah polisi penyakit kritikal. Okey, polisi penyakit kritikal. Jadi syarikat tu menawarkan perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas pada RM77 setiap RM77 setiap RM1,000. Okey. 30% nilai muka asas pada kadar RM177. Kita pergi balik. Mana dia? Ni. Perlindungan penyakit kritikal. Kritikal, bukan krital, kritikal. Iaitu sebanyak 30%. 30% darab nilai muka asas iaitu 25000. Jadi berapa ni? Salah tu. Alah, ada hilang 1 kosong sekejap. 250,000. 30 bagi 100 darab 250,000. Okey. Iaitu RM75,000. RM75,000 lagi untuk penyakit kritikal. Kadar dia ialah kadar iaitu pada kadar RM RM1.77 setiap RM1,000. Bermakna premium tambahan yang perlu dibayar bersamaan dengan RM75,000 tu, RM75,000 dibagikan dengan 1,000 darab dengan 1.77. Ni dia cara dia. Jadi ni kosong. Jadi 75 darab 1.77. 75 darab 1.77. 132.75. $132.75. Mana? Okey. Jadi jumlah premium bersamaan dengan ini tadi 375 tambah ini tadi
132.75. Tambahlah sebab ini perlindungan tambahan. Jadi berapa tu? 132.75 tambah 375. Silap. Berapa? 375. RM507.75. Ni dia jawapan dia. Okey. Okey, sekarang tengok balik Situasi dia berbeza daripada situasi dia berbeza daripada Guan tadi. Sebab apa? Sebab dia nak perlindungan tambahan, iaitu untuk penyakit kritikal. Premium asas dia yang inilah 375. Tetapi untuk perlindungan tambahan, okey, company tu offer 30% daripada nilai muka, iaitu perlindungan sehingga RM75,000 pada kadar RM1.77 setiap RM1,000. Jadi bersamaan dengan RM130.75. Jadi total dia 507.75. Boleh faham ke Azmi? Okey. Untuk untuk insurans yang berbeza, cara pengiraan dia mungkin akan berbeza sedikit ya Azmi. Bergantung kepada apa polisi syarikat tu. Bergantung kepada offer yang syarikat tu bagi pada pelanggan dia. Tadi ini hanya satu contoh saja. Tidak semestinya semua insurans hayat macam ni rupa dia. Tak semestinya. Mungkin berbeza. So untuk contoh ini, inilah cerita dia untuk contoh dalam buku teks. Ni saya ambil dari buku teks ni. Ini contoh saja. Dalam peperiksaan nanti mungkin ada situasi, senario yang berbeza. Syarikat yang berbeza yang offer dengan klausa yang berbeza. Jadi kita kena cerdik lah cara nak mengira dia punya premium dia. Okey Azmi? Alright. Kita nak bergerak lagi. Kita ada masa lagi setengah jam. Lagi 25 minit. Kita nak tengok pengiraan premium bagi insurans motor pula. Okey, insurans motor ni sesuatu yang sangat rapat dengan saya lah. Sebab apa? Sebab setiap tahun pun saya beli insurans motor sebab ayah saya ada kereta. Isteri saya pun ada kereta. Isteri saya pun beli juga insurans motor setiap tahun. Tidak ada pilihan, memang wajib. Kalau nak beli kereta, wajib ada insurans motor. Kalau tak ada insurans motor, tak boleh renew road tax. Kalau road tax tak ada, apa jadi Azmi? Tak boleh bawa kereta di jalan raya, itu maksud dia. Kalau kita tak mau beli insurans motor, kita beli kereta, kita letak aja kereta kita tu kat rumah. Tak boleh buat apa. Tak boleh bawa sebab insurans road tax tak dapat. Kerajaan tak bagi, JPJ tak akan bagi road tax pada kita kalau kita tak beli insurans. Insurans motor wajib. Okey. Dan kalau Azmi biasa, selalunya premium bagi kereta ni dia banyak bergantung kepada kapasiti enjin kenderaan. Kapasiti enjin kenderaan. Selalunya kita kata kapasiti macam orang kata apa? Kereta Proda Beza contoh. Proda Beza ada 1100 cc. Ada 1300 cc. Yang itu kapasiti lah tu. Saya tunjuk contoh Proda Beza. Dia ada 1100 cc ada bukan cc saja. Ada juga 1300 cc pun ada juga. 1000 ke 1100 saya tak ingat dah. Kemudian Myvi 1500 kot rasanya. Myvi macam mana je? Myvi 1500 cc yang baru punya. Kalau Proton Persona 1600 cc. Okey, serisi. Kalau Proton X70 1800 cc. X50 1500 cc. Macam itulah.
Ini yang dikatakan sebagai capacity engine. Lagi tinggi capacity engine dia, premium dia lebih tinggi. Alright. Dalam gambar rajah ni dia cerita 4 jenis insurans motor, iaitu polisi akta, polisi pihak ketiga, polisi pihak ketiga dengan kebakaran dan kecurian, dan polisi komprehensif. Untuk polisi akta dan polisi pihak ketiga, dia bergantung kepada capacity engine sahaja insurannya. Bergantung kepada capacity engine sahaja. Tetapi untuk polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dan juga komprehensif, bukan setakat bergantung kepada capacity engine saja, tetapi juga nilai kenderaan semasa. Nilai kenderaan semasa tu apa maksud dia? Ni nilai kenderaan semasa. Maksudnya harga terkini kereta tu, lebih kurang lah. Maksudnya lebih kurang, bukan exactly betul, tapi lebih kurang. Harga kereta itu. Kereta itu di pasaran. Kalau kereta tu dah guna setahun, maknanya harga di pasaran dia dah rendah. Selalunya bank dia ada jadual waktu, dia ada jadual dah dalam dekat apa pihak yang menjual insurans tu, dia ada jadual dah. Okay, kalau kereta Persona umur 1 tahun, umur 2 tahun, begini dia punya nilai dia. Kalau Pro 2 dah 5 tahun, itulah dia punya nilai dia. Jadi dia akan kira based on that nilai tu, bergantung pada nilai harga kereta tu di pasaran. Okey. Kemudian komprehensif ni tentulah yang paling mahal. Paling mahal. Komprehensif paling mahal. Dan untuk polisi ketiga, kebakaran, kecurian ni murah sedikit, iaitu 75% saja. Dia beritahu situ dah. Tak payah tulis lah. Ini kedua termahal. Kedua mahal. Tetapi dia lebih kurang 75%. Silap. Saya nakkan highlighter sekejap. Mana highlighter? Highlighter. Merah pula. 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Itu dia. Okey, itu dia punya setakat panduan. Panduan saja. Kita tak kira lagi. Okey, sekarang ni baru kita tengok jadual dia. Alhamdulillah. Jadual ni bukan dia buat oleh syarikat buku teks, tetapi dia ambil daripada jadual tarikh motor 2015. Ini tarikh yang terkini. Tarikh terkini 2015 ni tarikh yang terkini. Lama. Allah, sekejap. Okey. Kadar tarikh terkini. Tarikh terkini. Tahun 2015 punya. Okey. Okey. Cuba tengok sekejap. Alright. Engine capacity dia ada tulis sini dah 1400. Maksud dia 1400 dan ke bawah. Contohnya Pro 2 Beza. Jadi kalau Pro 2 Beza, inilah dia punya kadar dia, kadar tarif dia. Kalau komprehensif 273. Okey. Tapi ini hanya ceritakan bagi ini cara kiraan polisi premium untuk insurans motor ni lebih complicated. Ini lebih complicated daripada insurans hayat tadi. RM273 ni hanya untuk RM1,000 yang pertama saja. Untuk komprehensif. Untuk komprehensif saja. Nilai ni hanya untuk RM1,000 pertama. Yang lain tu lain pula. Okey. Pihak ketiga RM120.60. Inilah dia. RM120.60 untuk 1 tahun.
Okey. Sabah dan Sarawak dia ada lebih murah lagi. Okey. Tak payah kita tengok, kita tak perlu tengok-tengoklah Sabah Sarawak, kita tengok Semenanjung Malaysia saja. Okey. Kalau kereta Persona tadi 1600 cc termasuk dalam kategori ni. Kereta X50, Proton X50 masuk dalam ni. Iaitu RM305.50 komprehensif untuk RM1000 yang pertama sahaja. Pihak ketiga RM135. Kalau X70 1800cc dia masuk dalam kategori ni. Tidak melebihi RM2,200. 2200cc, sorry. Dan yang tinggi kapasiti ni mungkin macam Bentley lah kot. Bentley, BMW X6 ke yang mahal, Mercedes-Benz S500. S500 mungkin masuk dalam kategori ni lah. Melebihi 4400cc. Banyak makan minyak ni. Okey. Ini hanya jadual dia saja ya. Cara pengeraan dia kita tengok secara detail lagi. Kemudian. Okey, ada apa-apa nak tanya kat sini Azmi? Ini sekarang ni banyak informasi saja. Pengiraan dia tak banyak sangat. Jadi mungkin mengantuk sikit lah. Alright. Ini cara mengira dia. Untuk komprehensif. Polisi komprehensif. Bagi Semenanjung Malaysia. Kita tengok Semenanjung Malaysia cukuplah. Kadar bagi RM1,000 pertama. Kadar RM1,000 yang pertama tadi bergantung pada jadual ni tadilah. Okay, kalau beza 273.80 sen. Kalau beza. Produk beza. 273.80 sen. Untuk RM1,000 yang pertama. Kemudian bagi setiap RM1,000 berikutnya. Bagi setiap RM1,000 berikutnya ialah RM26. Okey. Okey. RM26 bagi setiap RM1,000. Okey. Itu maksud dia. Bagi Sabah Sarawak dia lainlah kiraan dia sikit. Sabah Sarawak RM20.30. Okey. RM1,000 yang pertama dia ikut sinilah. Untuk komprehensif. Okey. Setakat ni mungkin masih keliru lagi lah. Tapi tak mengapa, kita ada contoh calculation. Selepas ni kita ada contoh pengiraan dia dengan kereta Persona nanti. Dia ada banyak faktor tau. Jadi nak kira premium insurans motor ni dia complicated. Banyak faktor. Faktor yang ketiga, NCD, non-claim discount. Ini yang paling saya suka sekali. Sebab insurans kita, premium kita bayar dia, yang kita bayar akan berkurang sekiranya kita tak membuat tuntutan pada tahun yang sebelumnya. Okey. Klausa diskaun tanpa tuntutan ataupun non-claim discount NCD akan diberikan jika tiada tuntutan dibuat terhadap insurans motor anda dalam tempoh perlindungan sebelum pembaharuan polisi dibuat. Okey, contoh macam inilah. Saya bagi contohlah. Katakanlah saya beli kereta Prodobeza lah katakan. Saya beli tahun lepas. Saya beli bulan Mac. Bulan Mac 2020 saya beli Beza. Okey, saya beli Beza. Berapa demi insurans ni saya tak ingat lah. Okey. Bila saya nak renew, bila datang saja Mac 2021, saya insurans tahun 2020-nya dah expired. Kita nak renew. Renew insurans kita. Sekiranya kita tidak tuntut, tidak berlaku kemalangan pada tahun 2020. Di antara Mac 2020 sehingga ke Mac 2021 tiada kemalangan ataupun tiada tuntutan. Jadi bila masuk time kita nak renew tahun 2021, kita dapat diskaun. Diskaun dia 25% untuk tahun pertama. Dia ada jadual dia pula, 25% untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua jadi berapa entah. 35% kot, saya tak ingat berapa. Sampai maksimum 45% saja. Lepas tu tak ada diskaun dah. Yang penting dia tiada tuntutan pada tahun sebelumnya. Okey? Boleh faham tak Azmi?
Tak mengapalah. Yang penting sekarang ni Azmi tengok pada nilai diskaunnya saja buat masa ni. Selalunya orang yang dah ada kereta ni dia faham lah NCD ni. Orang yang student sekolah mungkin dia tak faham lagi sebab dia tak pernah beli kereta kan. Okay, tak mengapa, tak mengapa. Alright. Okay. Oleh itu premium yang dia perlu dibayar boleh dikurangkan. Maknanya murah sedikit lah. Premium yang dibayarkan waktu kita nak renew tu. Bila time kita nak membuat pembaharuan tu. Bergantung kepada kelayakan NCD kita. Kalau 25%, 25% lah diskaun dia. Kalau 35%, nak dapatlah diskaun 35%. Kalau dah maksimum jadi 45%, 45% lah diskaun dia. Okey, ini dia punya caveat. Anda akan kehilangan keseluruhan kelayakan NCD. Akan hilang keseluruhannya apabila tuntutan kerosakan sendiri atau pihak ketiga dibuat terhadap polisi anda. Okey. Kalau kita aksiden disebabkan kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain. Bila disebabkan kita, habis NCD tu. Diskaun tak ada dah. Tahun depan kita nak renew, dah tak ada diskaun lagi dah. Kita kena bayar full. Itu maksud dia. Sekali kita buat tuntutan, kita kena bayar full dah tahun depannya. Itulah maksud dia. Okay. So selalunya orang yang bawa kereta ni, kalau ada aksiden sikit-sikit ya, langgar setakat kemit sedikit je bumper ataupun lampu signal pecah, selalunya kita tak tuntut insurans pun. Selalunya kita bayar je lah. Kan kau ambil lah duit ni RM200 untuk ganti kerosakan yang kamu dapat daripada kesalahan aku. Macam itulah selalunya. Sebab apa? Sebab kita tak mau hilang kelayakan NCD. Itu biasa berlaku. Aksiden kecil-kecil je, tak apalah, saya bayarlah. Tak payahlah tuntut insurans. Sebab nak tuntut insurans ada macam-macam proses, kena buat laporan polis. Nak buat laporan polis tak tunda. Kalau kesalahan kita pula, sebab kita punya salah, kena bayar kompaun RM300 lagi. Banyak belanja dia. So lebih baik kita bagi saja ganti rugi untuk dia nak repair dia punya lampu isyarat yang dah rosak tu, mungkin RM200 je. Bayar je lah. Tak perlulah tuntut insurans. Okey, macam itulah lebih kurang. Nanti kena bayar kompaun RM300, hilang NCD lagi, macam-macam kos. Okey. Kelayakan NCD bergantung kepada kelas kenderaan anda dan bilangan tahun pengalaman memandu yang berterusan tanpa tuntutan. Nah, ini pun satu juga. Kalau kerap sangat buat tuntutan ni, jadi kelayakan dia berbeza. Alright. Ada apa-apa soalan tak, Azmi? Kita ada contoh lepas ni. Okey. Kita tengok contoh Kita masih ada dalam 10 minit saja lagi tinggal. Kita tengok contoh. Alright. Encik Ramli, dia beli kereta Proton Exora 1.6. Exora ni ada jual lagi ke? Macam tak ada dah. Exora 1.6. Tak ada dekat Exora. Okey, datang sini Dia 1600 cc. Umur kenderaan 5 tahun dah lama dah. Jumlah yang ingin diinsurankan RM60,000. Okey, nilai yang diinsuran ni dia bergantung kepada budi bicara pegawai insurans yang kita sembang tu. Kadang-kadang kita boleh tawar-menawar dengan dia. Tapi dia ada satu jadual sebagai reference, jadual dia untuk tengok. Kalau Exora 5 tahun, ini sekian-sekian dia punya nilai dia. Tetapi kadang-kadang kita boleh bercakap dengan dia, boleh tak kita pilih nilai yang paling kurang kat situ? Sebab kita nak kurangkan premium kita. Ataupun kalau kita nak tingkatkan kita punya perlindungan, boleh tak kita pilih yang paling maksimum? Bergantung pada diri kita sendiri. Kita boleh bincang dengan pegawai itu. Alright. NCD. Okey, NCD 25%. Okey, kalau NCD 25% tu maksudnya dia tahun sebelumnya dia tak buat tuntutan. 2 tahun sebelumnya maknanya ada tuntutan. Ini maknanya 2 tahun dulu dia ada buat tuntutan, tapi tahun lepas dia tak ada tuntutan. Sebab tu jadi 25%. Kalau 2 tahun berturut-turut,
rasanya dah 30% atau 35% kot, saya tak ingat berapa. Ini maknanya dia dah tak tuntut selama 1 tahun sahaja. 25%. Okey, hitung premium kasar bagi pekereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif. Komprehensif dia nak 3 sekali. Komprehensif, pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan pihak polisi pihak ketiga sahaja. Ada 3. Ada 3 jenis dia nak. Okey, sekejap ya. 3 jenis dia nak. Sekejap. Alright. Saya duplicate sekejap slide saya ni. Tengok yang pertama. Alamak, ni. Sekejap ya. Macam mana nak kira ni? Oh, macam tu pula. Macam mana ni? Okay. Alright. Kita tengok komprehensif dulu komprehensif. Mana dia? Komprehensif. 1600 cc. 1600 cc kita tengok dia punya kadar dia berapa. Ini dia. Yang ini kita nak tengok. 305 50 sen dan juga yang ini. Okey, 305 50 sen ni untuk tahun yang untuk RM1000 yang pertama. Dan RM26 ni pula untuk 1000 yang berikutnya dan seterusnya lah. Okey. Mana dia? Okey, sini. Okey. RM1000 yang pertama. Iaitu dia dah bagi tahu dah tadi RM305 50 sen. Okey. Ini dalam jadual tadi kita tengok tadi. Tapi nilai dia RM60,000. Okey, cuba tengok sini Dia nak nilai dia RM60,000. 1000 yang pertama dia kena 305 50 sen. So ada lagi 59,000. 59,000 lagi dia nak cover. RM1000 yang pertama dia dah cover dah dengan 305 50 sen. Harga dia RM60,000. So 1000 dah cover, tinggal RM59,000. Okey, ini berapa tadi? Ini RM26. Nah, RM26 untuk setiap RM1000. Itu maksud dia. Jadi B RM26 darab dengan 59. Lagi 59,000 lah. Maknanya 59,000 bagi 1000 lah maksudnya tu. Sama dengan berapa? Cuba kira sekejap guna kalkulator. 59 bagi 1000 jadi 59 darab dengan 26. 1534. 1534. RM, masya-Allah tulisan saya. Sekejap. 1534. Okey, jadi C premium asas iaitu 30550 tambah 153400 iaitu RM 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 30550 tambah
Sekejap. RM berapa tu? Tambahkan tu jadi 16. 16 ke? Silap. Ini 15 ni, bukan 13. 15. Jadi bukan 16 lah. 18. 1800. Sekejap. 39 ringgit 50 sen. Ini premium asas sebelum diskaun. Okey. NCD diskaun NCD bersama dengan 25%, darabkan dengan 183950 ni sama dengan berapa? 25%. Okey, 0.25 darab 183950 sen. Okey, kena bundarkan 459.88. Okey. 459.88. 459.88. Ini diskaun. Maknanya premium yang diperlukan dibayar sama dengan 183950 sen tolak dengan diskaun. Dapat berapa tu? 1839.5 tolak 459.88. Ni dia insurans yang perlu dibayar. 137962, mahal juga tu. 1379.62, macam itulah cara kira dia. Ini untuk komprehensif. Boleh faham? Semi? Boleh Okey, nanti kita nak ambil waktu dah. Macam mana pihak ketiga? Kita ada latihan lagi selepas tu. Macam inilah Azmi. Kita sambung untuk sesi yang kemudian ni pula lah. Kalau tak ada soalan lah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Kita masih lagi perlu buat polisi pihak ketiga kebakaran dan pencurian dan polisi pihak ketiga. Kita tak buat lagi. Kita buat komprehensif baru. Itu kita cover next session. Hari apa tu? Hari Jumaat. Hari Jumaat kita buat tu. Okey Azmi, ada apa soalan tak? Tak ada. Okey. Jadi setakat itu saja hari ni lah.